Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan, video kali ini cikgu akan sambung bab 6 iaitu pilih atur dan gabungan, iaitu permutation and combination. Okay, sebelum ni cikgu ada share satu video pendahuluan atau pengenalan mengenai pilih atur. Okay, cikgu harap kamu sudah menonton video tersebut. Okay, untuk hari ini cikgu akan pergi buku modul. Okay, cikgu akan pergi pada buku modul kamu. Okay, iaitu tajuk pilih atur yang pertama ni. Okay, untuk video ni hanya cikgu fokus kepada pilih atur. Okay, tapi sebelum tu kita tengok balik apa yang penting dalam bab ini. Okay, dalam bab ini kamu akan belajar iaitu pilih atur ataupun dalam bahasa Inggerisnya permutation. Okay, dan satu lagi kamu akan belajar mengenai gabungan. Okay, gabungan ataupun combination. So pilih atur di sini dia gunakan huruf P sebagai simbolnya. So pilih atur, dan untuk gabungan dia gunakan C iaitu daripada perkataan combination. So pilih atur daripada perkataan permutation. Okay, permute itu maksudnya macam dia berubah. Jadi di sini untuk pilih atur yang pertamanya adalah dia pentingkan susunannya. Susunan adalah penting. Okay, manakala gabungan tak perlu, dia tak pentingkan susunan. Okay, tak perlu susun pun tak apa. Okay, dan yang kedua itu adalah perbezaan antara pilih atur dan gabungan. Yang kedua adalah yang membezakan antara pilih atur dan gabungan adalah kata kuncinya. Okay, kata kuncinya yang kamu perlu ketahui untuk pilih atur. Kata kunci yang penting sekali kamu kena tahu, sebab kita nak tahu sama ada nak pilih formula pilih atur atau gabungan daripada soalan, kamu perlu kena pasti kata kunci. Okay, kalau dia melibatkan perkataan susun, okay, ataupun arrange, ataupun dia kata susun secara tertib, ataupun dia tanya mengenai kod. Okay, apakah kod? Kod dia perlu susun, betul tak? Macam nombor kod, kita perlu ada susunan tertentu. Okay, contohnya dia tanya mengenai PIN number, okay, ataupun nombor. Okay, contohnya nombor plate kenderaan. So, perkara-perkara yang mementingkan susunan itu adalah di bawah pilih atur. Okay, manakala gabungan dia hanya pilih saja ataupun choose. Okay, untuk gabungan dia hanya perlu kata kuncinya, contohnya choose ataupun pilih. Okay, pilih, tak kisahlah pilih mana satu, tapi dia hanya kata kuncinya tak terlalu banyaklah. Contohnya choose, pilih. Dia tak perlukan susunan, maksudnya itu di bawah gabungan. Okay. Okay, yang ketiga yang berbeza antara gabungan dan pilih atur adalah formula dia. Okay, formula dia. Okay, formula untuk pilih atur kita gunakan P, okay, NPR. Okay, NPR sama dengan N factorial perkan dengan N tolak R factorial. Okay, so kat sini apa maksud factorial ni? Nanti cikgu terangkan apa maksud factorial. So N di sini adalah bilangan. Okay, bilangan. Maksudnya bilangan. So N kat belakang tu kan. Dan kat sini adalah R di sini adalah yang kita perlukan. Yang kita perlukan. Request. Okay, R di sini adalah yang kita perlukan. Jadi formulanya adalah N factorial perkan dengan N tolak R factorial. Okay. Okay, manakala untuk combination, formula yang kita akan gunakan adalah NCR. Okay, sama dengan N factorial perkan dengan N tolak R factorial R factorial. Okay, so apa yang beza kat sini adalah
Kalau kita tengok formulanya hampir sama dengan NPR, tapi yang membezakan kat sini kita akan darabkan lagi dengan R factorial. Okay, dan jangan risau, formula-formula ini ada diberi dalam exam. Cuma yang penting kamu perlu pilih formula yang betul dengan soalan tersebut. Okay, so ini adalah perbezaan antara pilih atur dan gabungan. Okay, kemudian cara untuk menyelesaikannya. Okay, nanti aku terangkan cara. Kita ada beberapa cara, kaedah untuk kita selesaikannya. Okay, tengok dulu apa yang dimasukkan dengan pilih atur. Pilih atur ialah cara berlainan sekumpulan objek disusun di mana susunan adalah penting. Okay, ini maksud pilih atur. Okay, pilih atur bagi n objek berlainan yang diambil kesemuanya pada satu masa. Kita boleh gunakan cara yang pertama iaitu kaedah menggunakan formula tadi. Okay, NPR. Tapi di sini oleh kerana kita nak perlukan, kita ambil contoh. Okay, pada contoh. Contoh cikgu ada huruf cat. Okay, maksudnya macam berapa cara, berapa cara kita boleh dapatkan untuk menyusun perkataan cat ini. Ada berapa cara kita boleh susun perkataan cat. Maksudnya kat sini dia nak susun dalam 3 tempat lah. Dia nak susun ada 3 huruf, nak disusun pada 3 tempat. Jadi kat sinilah yang dia masukkan pilih atur bagi n objek berlainan yang diambil kesemuanya pada satu masa. Maksudnya berapa cara? Aku kena listkan lah. Okay, contohnya kita ada beberapa cara. Okay, kita boleh listkan ataupun senaraikan CAT, CTA, kan? Lepas tu TAC, TCA, apa lagi? TC, ACT. So ada berapa cara untuk kita susun perkataan cat ini? So ada 6 cara kesemuanya. So cara ini adalah cara listing. Tapi kalau nak mudah, kita boleh gunakan kaedah pertama iaitu menggunakan rumus. Iaitu menggunakan rumus NPR. NPR ataupun N kita adalah berapa bilangan nombor huruf kita. Ada 3 huruf. P dan R kita nak masukkan dalam berapa tempat? Ada 3 tempat. So ini sebenarnya sama dengan konsepnya 3 factorial. Okay, apa maksud 3 factorial? 3 factorial bermaksud 3 darabkan 2 darab 1. So ini adalah 3 factorial iaitu 6 cara kesemuanya kita boleh cari dia punya cara bilangan dia disusun. Okey. So nanti kita akan tengok pada soalan secara detailnya. Kaedah yang kedua adalah dengan mengisi ruang kosong. Okey, so kaedah-kaedah ini cikgu akan terangkan lagi sekali dalam soalan nanti. Okey, yang kedua adalah pilih atur bagi n objek berlainan dengan mengambil r objek pada satu masa. Tadi kita ambil semua serentak. Okey, tapi contohnya kalau kat sini daripada perkataan cat, cikgu perlukan ada 2 tempat saja untuk diisikan. Okey, so berapa cara daripada perkataan cat itu kita nak isikan 2 tempat kosong. So inilah yang dimasukkan dengan B ni. Okey, pilih atur bagi n objek berlainan dengan mengambil r objek pada satu masa. So inilah yang kita akan gunakan formula NPR. Mana formulanya adalah n factorial perkan n tolak r factorial. Okey. Tapi dalam exam kamu boleh guna terus calculator. Okey, boleh terus guna calculator untuk mencari NPR. Okey, yang ketiga adalah pilih atur bagi n objek berlainan di bawah syarat tertentu. Okey, yang ada masalah adalah bahagian C sebenarnya. Okey, kalau kamu basic A dengan B tak ada masalah. Okey, so C insya-Allah tak ada masalah lah. Okey, dan diberi syarat tertentu. So macam mana nak selesaikan soalan tersebut? Iaitu syarat perlu diambil kira dahulu. Okey. Okey, kita tengok satu demi satu kat sini. Okey, pilih atur dan gabungan peraturan pendarapan. Yang ini jika satu peristiwa boleh berlaku dalam M cara dan suatu peristiwa kedua boleh berlaku dengan N cara, maka kita nak tahu
cara keseluruhannya adalah kita ambil cara pertama darabkan dengan cara kedua. Maksudnya cara pertama dan. Okey, dan cara kedua bila dan maksudnya kita darabkan. Kalau atau maksud kita akan tambah dia. Okey. Di gabungan cikgu akan terangkan lagi bila cikgu masuk tajuk itu baru cikgu akan terangkan. Okey, pilih atau. So ini yang cikgu terangkan di atas tadi. Okey. Terus pada soalan okey. Okey, awak boleh tengok contoh dia di sini Aini ingin memilih sehelai blouse dan sehelai skirt dengan 5 helai. Okey, memilih sehelai blouse dan sehelai skirt daripada 5 helai blouse dan 3 helai skirt. Maksud kat sini dia ada 5 pilihan dan ada 3 pilihan untuk skirt. Berapakah bilangan cara Aini boleh sesuaikan blouse dan skirtnya? Okey, jadi kat sini kita boleh ambil terus berapa bilangan helai blouse tu darabkan terus dengan berapa bilangan helai skirt. Maksudnya ada 3 cara skirt dengan ada 5 cara blouse yang boleh dipadankan. Okey, so kita darabkan saja 5 darabkan dengan 3 dapatlah 15 cara untuk dia memilih blouse-nya. Okey. So kalau kat sini soalan pertama, pasukan P mempunyai 6 orang pemain yang ingin mengadakan perlawanan pimpon dan pasukan Q mempunyai P ada 6, pasukan Q ada 7 orang pemain. Okey, pimpong kita tahu kita perlu ada pasangan, betul tak? Jadi macam mana dia nak pairkan antara pasukan P dengan Q? Ada berapa cara dia boleh pairkan pasukan P dengan pasukan Q? Adalah dengan cara kita ambil saja 6 darabkan dengan 7. Okey, so ada berapa cara semuanya kita boleh gabungkan dia? Ada 42 cara semuanya kita boleh gabungkan ke semua 6 pemain daripada pasukan P dan 7 orang pemain daripada pasukan Q. Okey. So kat sini nombor 2 kamu boleh cuba sendiri. Ini adalah basic macam mana kita nak gunakan kaedah pendarapan cara tu. Okay, yang kedua, kaedah pilih atur bagi n objek berlainan dengan ambil semua pada satu masa. Okey, maksudnya kita nak cari macam cat tadi, contoh cat tadi Kita ada 3 huruf dan kita ingin susun. Ada berapa cara untuk kita susun 3 huruf tersebut? Kita ambil semua sekali lah. Okey, tanpa syarat. Yang ni tanpa syarat. Jadi kalau kaedah pertama kita gunakan formula rumus iaitu n factorial iaitu NPN. Okey, n pilih n. Okey, kalau tadi cat ada perkataan 3 perkataan maksudnya 3 pilih 3. So, untuk kaedah kedua kita gunakan kaedah pendarapan iaitu kaedah isi kata tempat kosong. Okey. Ada setengah orang dia lebih suka guna kaedah yang kedua. So, kaedah nombor 2 sebenarnya lebih simple tapi jawapan boleh dapat jawapan yang sama. Okey. Okey, ini adalah contoh di mana kamu boleh tengok apa yang berbeza kat sini. Okey, hitung bilangan cara untuk menyusun huruf-huruf dalam perkataan quiz. Okey, kalau tengok ada perkataan quiz ni ada 4 huruf, betul? Okey, kalau kita buat cara biasa kita boleh guna kaedah pertama iaitu penyenaraian. Tapi adakah kamu ada cukup masa untuk senaraikan ke semua cara ni? Sebab dalam soalan pilih atur ni sebenarnya dia hanya perlukan dia nak tahu berapa cara saja. Dia tak perlu cari, kamu tak perlu cari apa jawapan ini. Hanya dia perlukan berapa cara iaitu ada 24 cara semuanya untuk kita susun. Jadi, kamu tak perlulah membazir masa untuk listkan semua cara. Kalau perkataan itu lebih panjang, maksudnya lagilah susah kamu nak senaraikan. Betul? Jadi, kaedah pertama kadang-kadang tak membantu pun. Tapi di sini cikgu boleh tunjukkan di mana caranya sama sebenarnya kita boleh dapatkan daripada kaedah listing. Kaedah kedua ataupun kaedah ketiga, jawapannya akan jadi sama saja dan kamu boleh pilih mana-mana kaedah. Okey, tapi yang biasa boleh guna adalah kaedah kedua dan kaedah ketiga lebih baguslah. Okey, kaedah kedua gunakan rumus iaitu n factorial. Okey, n factorial ni adalah NPN. Okey,
N faktorial ni sama dengan N pilih N. Okay, tak ada NPR kan. So, R dia pun jadi adalah sama di bilangannya dengan N tadi. Jadi, kat sini kita ada 4 huruf, kita nak pilih 4. Tu maksudnya. Jadi, kita masukkan saja 4 faktorial. So, 4 faktorial bermaksud 4 darab 3, darab 2, darab 1. Dia maksudnya darab berkurang. Dia darab secara nombor yang berkurang. Okey. So, kalau kamu masukkan formula NPR tadi pun, gunakan 4P4 tadi pun dapat jawapan yang sama. Okey. Contoh, cikgu masukkan dalam formula NPR tadi iaitu 4P4 sama dengan N kita adalah 4. 4 faktorial. 4 faktorial maksud 4 darab 3, darab 2, darab 1. Perkan dengan 4 tolak 4. 4 tolak 4 faktorial. So, 4 tolak 4 faktorial bermaksud kosong, betul? Okey. Kosong faktorial di sini bukan nilainya kosong. Cuba kamu tekan kalkulator apa nilai kosong faktorial. Okey, macam mana nak tahu faktorial? Okey, ini cara untuk kita gunakan kalkulator iaitu tekan. Contohnya kamu nak cari kosong faktorial, awak tekan kosong, tekan shift, tekankan simbol X faktorial ni. Kamu akan dapati nilai kosong faktorial adalah nilainya adalah 1. Jadi di sini 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey, sama dengan 24, betul? Perkan dengan 1. So ini nilainya adalah 24. Boleh? So itu adalah kaedah kedua. Kaedah ketiga, isi pada ruangan kosong. Okey, ini sebenarnya lebih senang sebenarnya. Okey, contoh. Okey, kita ada perkataan quiz tadi. Okey, kita ada 4 huruf, kita nak isikan 4 tempat. Okey, maksudnya ini adalah pilih semua tu. Okey, maksudnya pada tempat pertama ni, kita ada berapa cara untuk kita isi? Ada berapa pilihan kita boleh isi? Kita boleh isi Q dahulu. Kita boleh isi U ataupun I ataupun Z dahulu. Maksudnya di sini untuk tempat yang pertama, kita boleh isi mana-mana huruf dan pilihannya adalah kesemua nombor huruf quiz ni iaitu ada 4 pilihan. Betul? Iaitu huruf Q, huruf U, huruf I, huruf Z. Okey. Andai kata cikgu letak kat sini huruf Q. Cikgu pilih huruf pertama adalah huruf Q. Jadi huruf apa lagi yang tinggal dalam perkataan quiz? Ya, ada 3 lagi huruf. Jadi itu adalah option kita untuk tempat yang kedua. Iaitu kita hanya ada 3 lagi pilihan untuk kita isi dalam ruangan yang kedua. Okey? Okey. So cikgu dah pilih Q tadi. Maksudnya kita ada U, I, Z. Okey? Dan kita tengok pula option untuk yang ketiga. Bila kita ada isi satu lagi tempat yang kedua ni dengan satu huruf. So tinggal lagi 2 huruf untuk kita boleh isi bagi tempat yang kedua. Dan seterusnya untuk tempat yang keempat. Kita hanya ada tinggal satu saja huruf untuk kita isi. Okey, contoh kat sini kalau cikgu dah isi huruf U untuk tempat yang kedua. So cikgu hanya tinggal untuk tempat yang ketiga, cikgu tinggal I dengan Z saja. So nampak tak ada 2 option kat sini. So itulah nombor yang kamu kena tulis kat situ. Okey. Dan contohnya untuk tempat ketiga cikgu dah letak dah huruf I. Jadi tempat keempat hanya tinggal satu huruf saja lagi iaitu Z. So itulah option kita iaitu satu saja tempat ataupun satu saja huruf yang kita boleh isikan untuk tempat keempat. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kita akan darabkan ke semua nombor ni. 4 darab 3 darab 2 darab 1 sama dengan 24 cara untuk kita susun perkataan quiz. Okey, untuk 4 tempat kosong. Boleh? Itu adalah jumlah cara susunan. Boleh? Okey. Soalan nombor 2 pun sama contoh dia. Okey, so kalau soalan nombor 1 sampai nombor 5 ni cikgu rasa tak ada masalah. Okey, nombor 8 cuma kamu masukkan kalkulator saja 8 faktorial bermaksud
8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. So, dapatkan jumlahnya ataupun kamu terus boleh tekan kalkulator, terus dapatkan jawapan. Okey, nombor 2. Tengok soalan nombor 2. Berapakah cara... Okey, cikgu terus bagi soalan nombor 3 lah. Okey, soalan nombor 3. Berapa kod perkataan? Okey, tengok bila cikgu tengok soalan, kita baca soalan, kita tengok dia punya kata kunci. Berapa cara yang boleh anda susun? Nampak Itu adalah kata kunci dia. Okey, nombor 3. Berapakah kod perkataan? Kod perkataan. Nampak Itu adalah kata kunci dia. Yang berlainan yang boleh dibentuk daripada huruf-huruf perkataan pensel. So, perkataan pensel, nampak bila tak ada syarat macam ni, maksudnya dia nak semua sekali lah. Perkataan pensel ada 1, 2, 3, 6 perkataan. Jadi, kita boleh tulis 6 faktorial. Okey, ataupun 6 pilih 6. Sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Kamu akan dapat 720 cara semuanya. Okey. So, macam mana kalau digunakan cara tempat kosong? Okey, cikgu tunjuk soalan nombor 5. Carikan bilangan susunan, nampak tak? Semua huruf dalam perkataan grade tanpa ulangan. Okey, grade ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Kita nak susun balik dalam 5 tempat kosong. Okey, so pilihan pertama, pada tempat pertama, cikgu boleh pilih mana-mana huruf dalam grade. Maksudnya kita ada 5 option di sini. Okey, bila salah satunya sudah ditulis, contoh cikgu pilih G yang pertama. So, cikgu ada 4 lagi huruf yang belum diisi dan itu adalah pilihan untuk tempat yang kedua. Dan seterusnya, boleh tengok seterusnya turunkan saja nombor dia, nilai dia. Okey, so ini samalah juga dengan 5 faktorial. Okey, iaitu 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. So, dapatkan nilainya 120 cara. Okey. Okey, itu bentuk soalannya. Okey, yang ketiga, bahagian ketiga, menggunakan rumus dan isian tempat kosong. Cikgu terus kepada soalan. Kamu boleh terus tengok contoh satu demi satu di sini. Okey, cikgu ambil satu atau dua soalan saja untuk soalan ni, iaitu soalan nombor 2. Okey, berapakah nombor 2 digit? Okey, nampak Berapakah nombor 2 digit yang dapat dibentuk daripada digit 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 jika ulangan digit-digit tidak dibenarkan? Okay, bila sebut saja nombor 2 digit ni, of course lah dia perlukan susunan. Maksudnya susunan sangat penting. Betul? Okay, cikgu nak tunjukkan cara yang kedua. Metod yang kedua iaitu cara isi tempat kosong. Okay, so berapa bilangan tempat 2 digit maksudnya ada 2 tempat yang kita nak pilih. Betul? So, 2 tempat kita nak pilih daripada berapa bilangan yang asalnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit kat sini. So, tengok pada peruangan pertama, cikgu ada berapa option untuk cikgu tulis ataupun letakkan nombor di sini. Cikgu ada nombor 2, 3, 4, 5, 7 dan 8. Nampak? Maksudnya kita ada 6 option untuk kita 6 cara untuk kita letakkan pada ruangan pertama ni. Okey. So, bila cikgu dah letakkan salah satu nombor antara 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 ni dalam ruangan pertama, maksudnya kita letak salah satu, contohnya cikgu letak 4. Jadi, berapa lagi tinggal option kita untuk letakkan dalam ruangan yang kedua, digit yang kedua ni? Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, maksud di sini adalah 6 darab 5. So, kita ada 30 cara. Nampak? Ini adalah metod yang kedua. Metod pertama, kalau kita nak guna formula. Okey? NPR. NPR. Macam mana cikgu pilih P? Sebab kita ada nombor 2 digit. Bila melibatkan nombor, memanglah perlukan susunannya. Betul tak?
perlu ada susunan. So, N di sini adalah bilangan asal kita iaitu 6. R di sini adalah bilangan yang kita nak. Kita perlukan iaitu 2 digit. So, N di sini adalah 6P2. So, 6P2 maksudnya 6 faktorial perkan dengan 6 tolak 2 faktorial. Okay. So, kalau sebenarnya dalam exam awak tak perlu tunjuk poin ini pun tak apa. Awak terus letakkan guna calculator. Okay. Ini cara untuk guna calculator iaitu tadi kalau 6P2 maksudnya tekan 6, tekan shift, tekan ada huruf kalau cikgu tak silap darab atau tambah macam tu. Darab atau bahagi awak tengok Mana tekan shift dulu baru tekan antara darab atau bahagi. Check kalkulator awak dan tekanlah nombor 2 di sini sama dengan. Okey. So kamu akan dapat nilai yang sama. Atau kalau kamu rasa nak tunjuk calculation pun tak ada masalah. So ini akan dapat 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 perkan dengan 6 tolak 2 adalah 4. 4 darab 3 darab 2 darab 1. So, nampak tak kat sini 4 faktorial ni sebenarnya ini kita dah boleh potong atas dan bawah. So, yang tinggal hanyalah 6 darab 5. So, 6 darab 5 sama dengan 30 cara. Okey? So, itu cara untuk kita selesaikan soalan bila dia bagi, kita bagi apa? Pilih bagi N objek berlainan dengan ambil R objek pada suatu masa. So dia pilih, dia request berapa nilai sahaja. So kita perlu guna formula NPR. Okey, ataupun kita gunakan kaedah nombor 2 iaitu kaedah darab. Okey, berapakah kod? Cikgu tak nak tunjuk semua. Cikgu tunjuk satu lagi iaitu nombor 5. Berapakah kod perkataan 5 huruf yang dapat dibentuk daripada huruf-huruf secondary? Okey. Berapa kod? 5 huruf. Okey, 5 huruf. Cikgu tunjukkan dua cara. 5 huruf. Dia nak 5 huruf saja kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so asalnya N kita adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N kita sama dengan 9. So, dia nak pilih adalah 5 huruf saja. Okey, berapa kod? Nampak perkataan kod ini adalah dia punya kata kunci untuk kita pilih formula permutation. So 5 huruf ini, 5 di sini adalah R kita. R kita adalah 5. Okey, so itu kalau nak guna formula. So kalau nak guna formula maksudnya kita akan gunakan N, PR. N kita berapa? N kita adalah 9. P kita, R adalah 5. Okey. So terus dapat jawapan. Tapi nak gunakan kaedah yang kedua, kita tengok ruang pertama kita ada 9 option. Okey, bila kita dah letak satu huruf pada tempat pertama, kita ada tinggal lagi 8 option. 7, 6 dan seterusnya 5. So ambil nilainya, darabkan 6 darab 5 sama dengan berapa nilai dia? So tekan kalkulator. Kamu akan dapat 15120. 15120 cara. Okey, so kamu boleh double check guna formula ini pun sama, kamu akan dapat 15120 cara untuk kita susun perkataan secondary kepada 5 huruf. Okey. Okey, nombor 4, pilih atau bagi N objek berlainan di bawah syarat tertentu. Okey, bila diberi syarat, kamu perlu selesaikan syarat dahulu. Okey, iaitu kaedah penyelesaian menggunakan kaedah isi petak kosong lebih selamatlah untuk kaedah kalau yang perlukan syarat. Tapi kamu boleh cuba untuk biasakan guna formula juga. Okey. Syarat atau sekatan adalah diambil kira dahulu. Yang kedua, hitungkan bilangan susunan yang mungkin. Okey. Kita tengok contoh di sini. Berapakah kod perkataan yang dapat dibentuk daripada semua huruf daripada perkataan software jika, okey, nampak A, setiap perkataan mesti bermula dengan konsonan. Okey, nampak ini syarat yang diberi, iaitu dia kata setiap perkataan mesti bermula dengan satu konsonan. Okey, so di sini
Kalau kamu guna cara tempat kosong, kita boleh lebih jelas lah. Okey, kekuatannya. Okey, so software kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tempat. Maksud itu sebab dia perlu sediakan 8, 5, 6, 7, 8 tempat kosong. Tapi dia kata setiap perkataan mesti bermula dengan satu konsonan. Maksudnya huruf pertama, okey, syarat yang diambil dahulu adalah huruf pertama ini mesti kena isi huruf konsonan. Jadi dalam perkataan software, kita ada berapa huruf konsonan yang kita boleh isikan di tempat pertama ni. Okey, so konsonan maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5. So itu sebab dia isikan 5 di sini, iaitu 5 pilihan untuk kita isikan huruf konsonan pada perkataan pertama tu. Okey, tempat pertama. Okey, bila kita dah isikan huruf konsonan daripada 8 bilangan huruf kita tadi, tinggal berapa lagi? Contoh kita dah tulis dah S kat situ. So kita tinggal lagi, okey, semuanya adalah 7 lagi tinggal. So seterusnya 6, 5, 4, 3, 2 dan 1 huruf yang tinggal. Jadi kita perlu darabkan ke semua nilai ini dan dapatkan berapa caranya. Okey, atau kat sini kamu boleh gunakan kaedah ini. Okey, kalau kamu pandai baca, kamu boleh gunakan kaedah ini, iaitu yang pertama ni kita ambil syarat dia dahulu. Iaitu syaratnya adalah syarat untuk konsonan yang adalah kita mempunyai 5 konsonan kesemuanya. Kita nak pilih satu saja ruang untuk kita isi, iaitu tempat pertama untuk isi huruf konsonan hanya ada satu tempat, iaitu itu sebab kita tulis 5 pilih 1. Okey, ini untuk syarat dia. Dan darab, mesti darab Okey, dan sebab dan. Darabkan dengan yang selebihnya, iaitu yang tinggal adalah 7 pilih 7. Okey, maksud kita ada 7 lagi huruf lepas kita dah isi syarat dia. Dan kita ada 7 lagi tempat untuk diisi. So itu sebab 7 pilih 7. Okey. Dan yang untuk B, setiap perkataan bermula dan berakhir dengan konsonan. Okey, bila bermula macam tadi konsep dia sama. Bila bermula kita perlu ambil 5 option dia tadi, betul tak? Okey. Dan berakhir dengan konsonan juga. Bila syarat yang kedua ini, iaitu huruf konsonan yang asalnya ada 5, kita dah isi dah tempatnya 1 di hadapan. So yang tinggal di belakang kita hanya ada 4 lagi huruf konsonan yang kita perlu boleh isikan. Okey, so bila kita dah isi dah 5 di hadapan, 5 option kita boleh isikan. Okey, yang tinggal adalah 4 lagi huruf konsonan yang boleh kita isi untuk tempat di belakang. Okey, ini untuk soalan B ni. Okey, bermula dan berakhir dengan konsonan. Okey, itu untuk huruf konsonan. Yang selebihnya dia tak kira lah huruf konsonan ke bukan konsonan, kamu isi saja berapa bilangan huruf yang tinggal bila 2 tempat sudah diisi. So daripada 8 tadi huruf software, kita hanya ada 6 lagi yang tinggal. So ada 6 option untuk kita tuliskan di tempat yang kedua. Dan seterusnya 5, 4, 3, 2 dan 1. So kita ambil semua dan darabkan sahaja. Okey, atau di sini kita boleh tuliskan sebagai, okey, nampak tak 5P2 ini sebenarnya adalah dia ambil kira syarat dahulu. Okey, huruf konsonan ada 5. Okey, pilih berapa tempat untuk kita isikan huruf konsonan tadi, ada 2 tempat. Darabkan dengan, okey, ada berapa huruf yang tinggal kalau 2 tempat sudah diisi, ada 6 lagi. Dan tempat kosong masih lagi ada 6. Okey, kita pilih 6. Dan kalau kamu perasan, kita tadi ada 8 tempat kosong. Okay, tempat kita perlu isi dan di sini mestilah sama nilainya 8. Nampak? Okey. Okey. Okey, untuk soalan contoh bentuk, kalau perasan bentuk bagi contoh yang diberi kat sini berbeza-beza. Okey, contoh kalau kat sini soalannya inginkan soalan bentuk dia macam ni. Okey, awak tengok perhatikan bentuk dia. Cari bilangan kod perkataan. Okey, ini kata kunci dia. Kod perkataan maksudnya mestilah pilih P. Kita akan pilih permutation. Yang dapat dibentuk daripada semua huruf dalam perkataan pain.
Dalam perkataan pen, jika semua huruf vokal adalah bersebelahan. Okey, huruf vokal dalam perkataan pen hanyalah ada A dengan I. Nampak? Okey, bila soalan dia kata bersebelahan. Okey, apa-apa huruf lah. Okey, bersebelahan bermaksud kamu jadikan huruf yang dia nak bersebelahan itu sebagai satu huruf. Okey, kita gabungkan dia dalam satu huruf. Okey. Okey, ini cara untuk solution untuk buku. Kamu boleh go through, tengok. Tapi cara cikgu lebih simple, iaitu kamu jadikan AI ini sebagai satu huruf. A dengan I ini satu huruf. So, yang tinggal adalah ada P, A, N, T. Jadi, semua sekali kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf yang kita nak susun sebenarnya. Okay, so andai kata kita susunkan AI dahulu yang tempat pertama, A dengan I. Okay, dan ingat A dengan I ni dia boleh saling bertukar tempat. Sama ada A dengan AI ataupun IA. Dia ada dua cara untuk disusun, betul? So di sini kita letakkan, cikgu letak ni kat bawah. Okay, so di sini untuk AI saja kita kena letak 2 faktorial. Okay, sebab dia boleh saling bertukar tempat. AI maksudnya antara AI ataupun IA. Okay. Kalau kita ada satu lagi huruf, contohnya konsonan O. Maksudnya P, O, A, I, N, T. Contoh. So, ini dia letak sekali. Maksudnya di sini kita perlu letak, okay, untuk A, I, O ni, sebab kita letak sekali kat sini, so ada 3 huruf, maksud kita letak 3 faktorial. Sebab dia boleh saling bertukar. Okay, letak 3 faktorial. Okay, so untuk ini, 2 faktorial. Okay, dan kalau kamu perasan, kita ada lagi berapa? 2 faktorial ni dia boleh pindahkan kepada, okay, dan seterusnya kita ada 3 lagi huruf yang kita boleh isi untuk ruangan yang kedua, iaitu ada 3 lagi huruf. Okay, kita dah isi, contohnya cikgu letakkan P di sini. So ada lagi 2 huruf untuk kita isi untuk ruangan yang ketiga, iaitu ada 2 lagi huruf dan 1 huruf untuk ruangan yang keempat. Okay, so ini ingat kita perlu ingat, kita kadang-kadang kita perlu isikan. Okay, contoh cikgu letak AI pada ruangan pertama. Ruangan kedua kita perlu susun juga. Okay, ruangan ketiga perlu susun juga, keempat perlu susun juga. Jadi kat sini berapa cara dia boleh disusun adalah kita perlu darabkan kesemuanya ini dengan 4 pula, 4 cara. Okay, 4 susunan lain. Okay, atau cara mudah adalah kamu ambil tadi 2 faktorial, sebab A dengan I ni kita boleh saling susun antara satu sama lain, iaitu 2 faktorial. Darabkan dengan, okay, AI ni dia boleh susunkan dalam berapa tempat. Okay, berapa tempat. Dia ada boleh susun kat tempat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Maksudnya dia ada 4 tempat yang dia perlu susunkan AI ni secara berbeza-beza, betul tak? Jadi kita terus darabkan dengan 4 faktorial. Okay, maksudnya AI ni, okay, dia boleh pergi ke tempat pertama, kedua, ketiga atau keempat. Maksudnya dia ada 4 tempat berbeza yang dia perlu isikan, okay, untuk dia completekan dia punya susunan dia. Jadi ada 4 berbeza, maksudnya terus darabkan dengan 4 faktorial. So, ini awak akan dapat 2 faktorial, 2 darab 1. Okay. Darabkan dengan 4 darab 3 darab 2 darab 1. So, kamu akan dapatkan hasil yang sama, iaitu 48 cara. Okay, nanti kita akan tengok contoh yang hampir sama dengan soalan ini dan kita boleh terus gunakan cara faktorial ni lebih mudah. Okey, kalau kamu biasakan dengan ini, dengan isi tempat kosong pun boleh, tak ada masalah. Okey.
Okay, B seterusnya tentukan bilangan kod perkataan di mana huruf-huruf vokal adalah berpisah antara satu sama lain. Okay, nampak kat sini. Okay, cara macam mana kita nak cari huruf vokal berpisah? Tadi kita dah cari huruf vokal bersama. Jadi cara yang paling mudah adalah kita cari dulu cara menyusun 5 huruf yang berlainan ni, iaitu kita cari 5 faktorial. So kesemua untuk kita susun 5 huruf ini adalah 120 cara. Jadi ini kita boleh tolak saja dengan yang huruf yang vokal, okay, vokal bersama yang kita dah cari sebelum ni. Dalam soalan yang pertama tadi. Iaitu 120 cara, tolakkan cara berapa banyak cara yang kita boleh cari untuk vokal, huruf vokal bersama tadi. Tolakkan saja, kita akan dapat 72 cara. Boleh? Okey, so soalan nombor 3 dia nak apa? Berapa banyakkah nombor 4 digit yang dapat anda bentuk daripada digit-digit 2, 3, 4, 5 dan 6 jika ulangan tidak dibenarkan dan setiap nombor ialah nombor genap? Okey, nombor genap bermaksud nombor yang berakhir dengan 2, 4 ataupun 6. Okey, so kamu kena tengoklah kalau daripada senarai nombor yang diberi ini, berapa pilihan nombor genap yang kita boleh kena letakkan di ruangan yang belakang sekali ni. Okey, so kalau kamu tengok kita ada nombor genap 2, 4 dan 6. So kita letaklah ada 3 pilihan kita boleh letakkan, iaitu 2, 4 ataupun 6 di sini. Okey, so bila kita letak salah satu nombor 2 atau 4 atau 6 di ruangan belakang ini, so kita akan tinggal ada berapa lagi huruf atau nombor? 1, 2, 3, 4. 4 digit kita akan letakkan di ruangan depan dan seterusnya kurangkan 1 lah. Dan seterusnya. Okey. Dan untuk soalan B, nombor yang lebih daripada 5,000. Okey, 5,000 digitnya mestilah 5 ataupun 6. Okey. Digitnya mestilah 5 ataupun 6. Jadi untuk nombor tadi 5 dan 6 kita hanya ada 2 option saja untuk kita letakkan di ruangan depan. Okey, maksudnya nombor itu bermula dengan 5,000. Okey, nombor 4 digit tu bermula dengan 5,000 ataupun 6,000. So 5,000 atau 6,000 maksudnya ada 2 saja nombor yang kita boleh isikan di ruangan yang pertama. So itu sebab kita letak 2. Okey, dan lepas kita dah letak dah satu nombor, jadi kita hanya tinggal ada 4 lagi nombor, betul tak? So letaklah ruangan kedua, 4 lagi option, ruangan ketiga dan seterusnya. Okey? Boleh? Okey, so itu adalah contoh yang diberikan. Okey. Okey, cikgu tunggu tengok kepada soalannya. Cikgu takkan tunjukkan semua. Cikgu hanya nak tunjukkan beberapa soalan. Iaitu cikgu pilih soalan 4. Cari soalan. Okey, 4 Semua huruf dalam perkataan semua huruf dalam perkataan square disusun dengan teratur. So perkataan susun kat sini adalah kata kunci kamu untuk kamu buat pilih atur. Cari bilangan susunan bermula dengan satu huruf vokal. Okey. Jadi dia nak kamu susun 6 huruf kat sini. 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 huruf. Cari bilangan susunan bermula dengan satu huruf vokal. So huruf vokal kita ada U, A dengan E. Jadi kat sini kita ada berapa option untuk kita tuliskan huruf vokalnya. Ada berapa option kita boleh pilih? Ada 3 option. Jadi kita boleh isikan dengan nombor 3 di sini, iaitu sama ada kita boleh pilih U, A ataupun E.
Okay, itu option untuk kita pilih huruf vokal pada huruf pertama. Dan huruf kedua, ketiga dan seterusnya, itu tak ada masalah lah. Okay. Contoh kita dah ambil satu huruf, contohnya I pada huruf pertama. So kita hanya ada berapa pilihan lagi untuk huruf kedua? 5 pilihan, 4, 3, 2 dan 1. Yang bawah tu macam biasalah. Kemudian kita darabkan semua. Ini kena tunjuk tunjuk calculation ini dan dapatkan berapa nilainya. Okay. So kamu akan dapat nilainya 360 cara. Okay, dalam exam boleh ke guna cara ni? Cara simple macam ni. Tak ada masalah, boleh guna. Okay. Atau cara yang kedua, kita guna formula iaitu syaratnya adalah huruf vokal. Huruf vokal, huruf pertama, betul tak? So huruf vokal ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Kita nak pilih berapa tempat huruf vokal yang kita perlu isi. Ada 1 tempat saja. So 3 pilih 1. Darabkan dengan berapa tempat lagi yang tertinggal. Yang kita perlu isi ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat lagi. So pilihan yang kita ada berapa lagi? 5, betul tak? 5 huruf, pilih 5. Okay, jadi ini pun sama juga jawapan yang kamu akan dapat iaitu 360 cara. Okey, soalan nombor 7. Ini soalan yang duduk bersama tu. 7 orang lelaki dan 3 orang perempuan duduk dalam satu barisan. Hitung bilangan cara mereka duduk jika 3 orang perempuan hendak duduk bersama. Dia tak nak berpisah. Okey, maksudnya 3 orang perempuan ni kita kira satu tempat. Jadi 7 tempat tambah 1 tempat, kita ada 8 tempat kosong kat sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat. Okey, so 3 orang perempuan P, dia duduk bersama. Okey, so kat sinilah ada 3 perempuan yang berbeza. Kita boleh saling tukar tempat dia, itu sebab kita letakkan 3 faktorial. Okey, tempat pertama kita letakkan 3 faktorial. Okey, seterusnya kita ada selebihnya lelaki, tak kisah duduk kat mana, betul tak? So tempat yang kedua optionnya kita ada 7 lelaki dan seterusnya 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Dan kamu kena ingat, jangan terus darabkan semua. Kita perlu ingat yang kita perlu susun balik 8 tempat ini dan P-nya, perempuannya berada tempat yang kedua, tempat ketiga, tempat keempat dan seterusnya sampai tempat yang ke-8. Jadi di sini bila kamu gunakan kaedah ini, kita akan darabkan macam ni. 3 faktorial darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 darab berapa tempat yang kita perlu susunkan P ni. Tempat pertama, tempat kedua sampai tempat ke-8. Jadi kita perlu darabkan 8 di sini. Baru dapat nilai sebenar dia. Atau cara paling mudah cikgu ajar tadi adalah dengan cara 3 faktorial. Perempuan tadi dia saling bertukar tempat. Okey, 3 faktorial. Tengok perempuan. Ini perempuan. Dia saling bertukar tempat. So 3 faktorial. Darabkan dengan berapa tempat yang dia perlu tukar. 8 tempat. So darabkan 8 faktorial. Okey, so nilainya akan dapat sama juga. Iaitu kamu tekan kalkulator 241920. 241920 cara semuanya. Okey, nampak macam mana dia permudahkan ataupun kita nak cari nilai dia dengan dua-dua cara pun boleh guna. Okey? Okey. Boleh So, cikgu akan teruskan beberapa lagi soalan tapi dalam video yang seterusnya supaya video ini tak terlalu panjang lah untuk kamu semak. Okey?